Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita peluang sehingga ke saat ini kita masih lagi dapat bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini sebagai muslim mukmin daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini adalah nikmat Allah Taala yang begitu besar kepada kita semua, yang sepatutnya dan sewajarnya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat tersebut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita sambung pengajian atau bacaan hadis Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Asy-Syama'ilus Syarifah. Syama'il yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih, yang mana ia adalah merupakan bahagian daripada kitab, bahagian daripada hadis-hadis yang dimasukkan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Jadi Syama'il ini, Syama'il Imam Suyuti ini asalnya ialah daripada kitab Al-Jami'us Shaghir, kemudian telah diasingkan iaitu dalam bab kana. Bab kana iaitu berkenaan dengan Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung hadis yang ke-19. Hadis yang ke-18 tu dah baca dah. Kita sambung hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19, yang lalu kita baca last hadis yang ke-18. Kita sambung hadis yang ke-19. Baik. وبسندil muttasil ila al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala ila an qala. Okey, apa kata beliau? Dia ada perawi. Okey. Kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam dunal jummah wa fawqal wafra. Rawahu Tirmidzi fi Syama'il wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Yaitu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai ke paras bahu, tidak sampai mencecah bahu, dan rambut baginda melebihi cuping telinga. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi cuping telinga. Ataupun kalau kita terjemahkan, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tidak sampai ke tahap jummah.
Selepas ini saya akan jelaskan apa di Jummah. Dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi wafrah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il, Syama'il Tirmizi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullah daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, dalam hadis ini bagi tahu berkenaan dengan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Rambut baginda melebihi daripada jummah. Jummah ni apa? Iaitu rambut yang sampai ke cuping telinga. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi cuping jummah ialah rambut yang sampai ke bahu-bahu. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sampai ke paras bahu. Dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi cuping telinga. Dia dalam bahasa Arab, kalau kita tengok hadis ni, kana sya'ru dunal jummah wa fawqal wafrah. Dalam bahasa Arab, rambut yang sampai ke cuping telinga dipanggil wafrah. Dan rambut yang sampai ke separuh, mana antara cuping telinga sampailah ke bahu, separuh tu maksud pertengahan tu, maka dipanggil limmah. Dan kalau rambut tu sampai maknanya mencecah bahu, ialah dipanggil jummah. Jummah. Jadi dalam hadis ni bagi tahu bahawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tidak sampai ke paras bahu, tetapi melebihi cuping telinga. Maknanya separuh lah. Mana antara paras telinga sampai ke paras bahu. Ini rambut Rasul melebihi paras telinga, tetapi tidak sampai mencecah bahu. Ini adalah satu riwayat yang menceritakan berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat rambut ni, dia bukan setiap masa satu keadaan yang sama. Kadang-kadang rambut panjang, kadang-kadang rambut pendek. Apakah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Secara umumnya, kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah rambut baginda agak panjang. Bukan panjang sangat, tetapi agak panjang. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berambut lebat dan agak panjang. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya rambut sepanjang-panjangnya ialah tidak melepasi bahu. Maknanya paling tinggi pun ialah sampai ke bahu. Dan tapi tak melepasi turun daripada bahu. Tapi yang dalam hadis ni bagi tahu bahawa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan, antara cuping telinga dan antara bahu, pertengahan. Jadi ini ialah sahabat yang meriwayatkan ini melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Jadi rambut Nabi pernah pendek, pernah juga agak panjang. Jadi sahabat yang bila mereka riwayatkan mengenai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bergantung pada keadaan waktu itu yang dia melihat bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada juga riwayat yang bagi tahu bahawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sampai kena ke bahu. Pun ada riwayat bagi tahu. Ada juga bagi tahu separuh, mana antara cuping telinga dan antara bahu. Ada juga riwayat yang bagi tahu bahawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke cuping telinga. Jadi maknanya sampai cuping telinga pada riwayat, pertengahan pun ada dipanggil limmah, bahkan jummah pun ada. Tetapi maknanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling panjang ialah sampai ke mencecah bahu, tapi tak melepasi bahu. Itulah sepanjang-panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila rambut baginda dah agak panjang sampai mencecah bahu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan pendekkan. Akan pendekkan balik pada sampai ke paras cuping telinga. Lepas tu kadang panjang balik turun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pendekkan balik. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencukur rambut baginda? Menurut Mulla Ali Qari rahmatullah alaih, yang mana beliau nukilkan juga daripada maksudnya daripada para ulama hadis dan juga ulama sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mencukur rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ketika nusuk. Nusuk maksudnya haji umrah. Pada ketika haji umrah, baginda sallallahu alaihi wasallam ada mencukur rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda buat haji, baginda sallallahu alaihi wasallam buat umrah.
sebanyak 4 kali. Haji tu sekali lah. Jadi dalam masuk tahun 6 Hijrah tu baginda ada buat umrah, tapi kemudian tak dapat disempurnakan. Baginda telah tahallul. Waktu tu baginda cukur rambut. Kemudian umrah qada tahun 7 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada buat umrah. Jadi waktu tu juga ada tahallul dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah cukur rambut baginda. Jadi kemudian satu lagi iaitu umrah Ji'ranah, juga baginda telah cukur rambut baginda tahun 8 Hijrah. Kemudian satu lagi iaitu umrah ketika haji. Dan waktu tu rambut iaitu haji sekali, baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah cukur rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dipanggil nusuk. Kan? Haji umrah dipanggil nusuk dalam bahasa Arab. Jadi waktu tu baginda sallallahu alaihi wasallam ada mencukur rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu kalau baginda cukur rambut baginda, maknanya rambut baginda kira licin lah, tak ada rambut. Tapi secara umumnya keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah rambut baginda tebal. Tapi kadang-kadang mungkin sampai sini. Kemudian lepas tu bila panjang lagi sampai ke separuh telinga. Maknanya sampai ke separuh tengkuk. Yang panjang lagi sampai ke bahu. Kemudian rambut baginda tidak melepasi paras bahu. Mencecah bahu tapi tak melepasi paras bahu. Bila sampai situ maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun mula memendekkan semula rambut baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke cuping telinga. Baik. Jadi rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ialah bila baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut yang panjang, baginda sentiasa menyisir, menikat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda juga letak minyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan siapa yang ada rambut maka jaga rambut dia. Man kana lahu sya'run falyukrimhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ada rambut maka hendaklah dijaga, muliakan rambut dia, iaitu jaga rambut dia. Baik. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Kana syaibuhu sallallahu alaihi wasallam. Kana syaibuhu sallallahu alaihi wasallam nahwa 20 sya'rah. Rawahu Tirmidzi fiha wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, hadis yang ke-20 iaitu uban baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai. Uban baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai. Uban baginda lebih kurang 20 helai. Baik. Ini menceritakan berkenaan dengan uban yang terdapat di rambut dan juga janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Hadis ini riwayat Tirmidzi dalam kitab Syama'il. Dan juga riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ni bagi tahu bahawa uban baginda sallallahu alaihi wasallam ialah lebih kurang. Bila kata lebih kurang mungkin 20 lebih atau kurang mungkin belasan, mungkin 16, 17, 18, 19. Jadi uban baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai. Ini maknanya sahabat yang meriwayatkan ini ialah melihat bahawa di uban yang terdapat bulu putih yang terdapat di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam dan di janggut baginda sallallahu alaihi wasallam ialah mengiranya kemudian beliau mendapati bahawa lebih kurang ada 20. Sebab kerana ada riwayat ini hadis atas ni riwayat Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ada riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau kata bahawa di kepala dan juga di janggut baginda sallallahu alaihi wasallam aku dapati bahawa ada tak lebih daripada 14 helai uban. Jadi ini ialah tidak menafikan hadis yang kita baca di atas. Kerana kita pun tahu seperti rambut, kadang panjang, kadang pendek. Maka begitu juga uban. Kadang ada masa iaitu uban tersebut iaitu banyak dan ada masa uban tersebut kurang. Kan? Mungkin pada permulaan kurang, lepas tu makin bertambah. Jadi dalam hadis dia bagi tahu bahawa uban baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai. Ini maknanya begitu sikit. Begitu sikit. Itu pun kat depan. Kan dekat depan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga sedikit di janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa helai saja. Tak banyak. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada menyemir. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam mewarnakan uban tersebut. Iaitu dengan inai lah. Itu dengan inai. Arab panggil khidab.
Mana baginda sallallahu alaihi wasallam menginaikan uban baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam hadis ada beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa, bersabda bahawa la tantifu syaiba fa innahu nurul muslim. Jangan cabut uban. Uban kalau tumbuh jangan cabut, kerana dia ialah nur. Dia ialah nur bagi orang Islam. Uban ialah nur bagi muslim, orang Islam. Tapi jadi kalau tumbuh uban jangan cabut. Tapi sunnahnya apa dia? Iaitu uban itu diletakkan inai. Uban itu diinaikan. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika bawa ayah beliau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Quhafah, ayah beliau Abu Quhafah, atau nama sebenarnya Uthman. Ayah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila beliau bawa ayah beliau tu rambut putih, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh beliau inaikan rambut ayah beliau. Baik, itu berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat, ada beberapa riwayat, iaitu 14 pun ada. Dan ada juga riwayat 17, 18. Jadi makna kesimpulannya kesemua itu lebih kurang 20 helai. Hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21, kana sallallahu alaihi wasallam dakhmar ra'si wal yadaini wal qadamain. Rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu taala anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam kana dakhmar ra'si. Kita kata terjemahnya iaitu kepala baginda sallallahu alaihi wasallam tidak kecil. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam tidak macam mana nak terjemah? Kita kata kepala baginda sallallahu alaihi wasallam agak besar. Dan juga kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam juga berisi. Maksudnya bukan berisi, kita kata besar. Dan juga kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud dalam hadis dia beritahu bahawa kepala, kedua tangan baginda dan kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ialah besar. Besar. Hadis ini riwayat Bukhari daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Mana hadis ini beritahu bahawa apa dia? Kepala baginda, kedua tangan baginda dan kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam adalah besar. Hadis ini riwayat Bukhari daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, ini antara hadis yang kita rumit sikit nak terjemah, sebab kalau terjemah secara zahir takut salah faham. Tapi apa makna dia? Kana dakhmar ra'si. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala dia besar. Apa makna kepala besar? Makna kepala baginda itu ialah tidak kecil. Tak ada orang kadang-kadang badan dia sasa, tapi kadang kepala dia kecil. Ada kadang orang ada badan kecil, kemudian tapi kepala besar. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya kepala ialah kita kata besar yang cocok dengan badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbadan sasa. Orang ni tinggi. Terlalu tinggi pun tidak, tapi rendah pun tidak. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam punya keadaan kepala ialah besarnya cocok dengan bentuk tubuh atau potongan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksudnya. Jadi kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar, dan kemudian wal yadain, dan juga tangan baginda. Tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sini, maksudnya sini, iaitu tulang itu. Tulang itu ialah tulang yang mana nampak, tulang yang bukan orang kata kurus, tapi tulang yang mana tulang yang besar. Dan kemudian kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya daripada kaki sampailah ke betis. Kaki baginda sallallahu alaihi wasallam juga ialah besar. Mana sampai ke lutut. Kaki baginda sampai ke lutut. Ini kenapa? Bukan kita kata tangan baginda, kaki baginda kurus keding. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala cipta tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam nampak sasa dan gagah. Kadang-kadang kan, kalau contoh kata kaki baginda kurus keding. Ni contoh kata kurus keding. Jadi tak nampak pahlawan. Jadi kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tidak gemuk. Dia bukan gemuk, tapi kaki baginda sallallahu alaihi wasallam itu maknanya dia besar, maksud nampak sasa. Termasuk juga tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tangan baginda sallallahu alaihi wasallam juga ialah nampak sasa. Itu maksud dia. Jadi tidak kecil.
Jadi keadaan kepala, tangan dan kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ialah maknanya menunjukkan kepada bentuk tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sasa. Maknanya Allah Taala telah buatkan bentuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam ni tidak ada nampak cacatnya. Kadang-kadang kalau manusia biasa kadang-kadang ada nampak macam sasa. Ada orang kadang barang tough, besar bau. Tapi kadang-kadang dia punya bau, maksudnya dia punya kaki kadang-kadang kecil je. Jadi kadang-kadang nampak macam tak cantik. Tapi badan baginda sallallahu alaihi wasallam maknanya ialah sesuai setiap potongan tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahagian tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam mana cocok dengan bahagian tubuh yang lain. Baik. Hadis seterusnya. Kana sallallahu alaihi wasallam dhali al-fam, ashkal al-ainain, manhus al-aqib. Rawahu Muslim wa Tirmidzi an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 adalah hadis yang ke-22, mulut baginda sallallahu alaihi wasallam lebar. Mulut baginda sallallahu alaihi wasallam lebar. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang mana mulutnya lebar. Ashkal al-ainain. Kemudian kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam cantik. Kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam cantik. Mata baginda cantik dengan bulu yang lebat. Kemudian maknanya dia punya bentuknya begitu indah, cantik. Manhus al-aqib. Manhus al-aqib ni iaitu tumit baginda sallallahu alaihi wasallam. Tumit baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tidak berdaging banyak. Maknanya daging sikit je. Tumit baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu tidak berdaging banyak. Mana tak gemuk. Tidak gemuk. Jadi hadis yang ke-22 ni ialah disebutkan bahawa mulut baginda sallallahu alaihi wasallam lebar, mata baginda sallallahu alaihi wasallam cantik, dan tumit baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berisi, mana tidak ada isi yang banyak. Maknanya tidak ada banyak daging. Itu maksudnya. Baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jadi mulut baginda sallallahu alaihi wasallam ialah lebar. Tapi lebar yang mana juga sesuai dengan bentuk muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana begitu kacaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana lebar. Baik, kemudian mata baginda sallallahu alaihi wasallam juga cantik. Dan juga tumit baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berisi, tidak berdaging banyak. Jadi nampak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam seperti seorang pendekar. Kaki seorang pahlawan. Baik. Hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23, kana sallallahu alaihi wasallam dhakhmal hamah 'azim al-lihyah. Rawahu al-Baihaqi an Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkepala besar. Maknanya kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar. Ni tadi dah jelaskan. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar dan juga janggut baginda sallallahu alaihi wasallam lebat. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam panjang dan lebat. Jadi hadis ni diriwayat Imam Baihaqi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Baihaqi diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Imam Baihaqi diriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi berkenaan dengan hadis ni kita dah jelaskan berkenaan dengan kepala besar apa maksud dia. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar dan kemudian janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tebal, lebat lagi tebal, panjang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang mana berjanggut tebal. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam lebat, tebal
dan juga panjang. Dalam riwayat ada sebutkan bahawa, dalam banyak riwayat beritahu bahawa janggut baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tebal. Kadang-kadang janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang, dan pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong janggut baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak segenggam. Baginda potong janggut baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak segenggam. Maknanya baginda genggam, kemudian apa yang lebih segenggam tu maka dipotong. Yang lebih tu dipotong. Jadi itu pun pernah. Tapi pernah juga baginda sallallahu alaihi wasallam biarkan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam panjang. Jadi secara umumnya keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah janggut baginda tebal, panjang, lebat. Dalam riwayat beritahu pun bahawa bila baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu, bila baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu, baginda sallallahu alaihi wasallam menyelat janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tebal. Jadi antara yang kita baca di dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang yang mana sangat menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah potong janggut segenggam, maka beliau pun suruh hidung. Lepas tu beliau potong janggut beliau segenggam. Kenapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada riwayat sahabat yang lain, maknanya mereka tengok bahawa janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam lebat, panjang. Mereka tak tengok pendek macam yang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu tengok. Maka mereka biarkan janggut mereka panjang. Tapi kesimpulannya iaitu janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tebal, panjang dan lebat. Baik. Ni hadis yang ke-24 ni panjang. Hadis ni panjang sikit. Hadis ni yang ke-24 ni panjang. Kerana hadis ni ialah diambil daripada kitab Syama'il dan diriwayatkan secara keseluruhan. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Saya baca terus je sikit-sikit dan saya terjemah. Saya baca, saya terus terjemah. Kerana hadis 24 ni dia panjang. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang agung lagi diagungkan. Fakhman, orang yang agung, mulia. Mufakhaman, lagi diagungkan. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bersinar-sinar, bercahaya-cahaya, bersinar seperti bulan purnama pada malam bulan purnama. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bercahaya-cahaya, bersinar-sinar seperti mana sinaran bulan purnama di malam bulan purnama. Atwala minal marbu' wa aqsara minal musyadzab. Baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada orang yang sederhana tingginya, dan baginda lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Ini sebelum ni pun kita dah baca. Perkara ini sebelum ni pun kita dah baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara orang yang tinggi. Jadi ada orang yang sederhana tinggi, pendek, baginda lebih tinggi dari dia. Orang yang sederhana tinggi pun baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dari dia. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi. Maksudnya tidak terlalu tinggi sampai kita nampak macam buruk. Jadi ketinggian baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sederhana. Azimal hamah, kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar. Ni pun dah dijelaskan. Rajilas sya'ar, rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ikal mayang. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam gejur. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam gejur. Maknanya ikal mayang. Lurus sangat pun tidak, tapi kerinting sangat pun tidak, pertengahan. Macam seolah rambut baginda sallallahu alaihi wasallam lurus tapi ada berombak, beralun berombak. Inin faraqat aqisatuhu faraqa wa illa fala yujawizu sya'ruhu syamata udunaihi idza huwa waffarahu. Apabila rambut baginda sallallahu alaihi wasallam terbelah, baginda sallallahu alaihi wasallam membiarkannya terbelah. Tetapi sekiranya tidak, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyikat rambut baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyikat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga rambut baginda tidak melepasi kedua cuping telinga baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menyimpan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam pada paras telinga.
pada paras telinga. Ini apa dia? Iaitu jelaskan antara kebiasaan Rasulullah SAW. In faraqat aqisatu faraqa. Apabila terbelah ni rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, ada terbelah tengah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam biarkan dia terbelah. Tapi kalau sekiranya rambut baginda itu tak terbelah, baginda sallallahu alaihi wasallam akan sikat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dari tengah, baginda akan sikat ke belakang, dan waktu tu rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melepasi cuping telinga. Maknanya sampai sinilah, tak melepasi cuping telinga. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyimpan rambut sehingga tahap apa dia? Wafrah. Wafrah maksud sampai sinilah. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam simpan sampai sini, maka rambut baginda sampai di sini, baginda sallallahu alaihi wasallam akan pulang, akan potong rambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang lebih itu. Baik. Azharul laun, baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit cerah. Azharul laun, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang mana berkulit cerah. Wasi'al jabin, dahi baginda sallallahu alaihi wasallam luas. Dahi baginda sallallahu alaihi wasallam luas. Maknanya tidak kecil sangat. Ada tak kecil sangat. Tapi luas sangat pun tidak. Orang panggil macam jendul pula. Tapi rambut baginda maksudnya apa? Dahi baginda sallallahu alaihi wasallam ia luas. Ini Allah Taala susun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kepercayaan bangsa Arab, orang Arab percaya bahawa kalau satu orang tu dia punya dahi dia tu kecil atau pendek lah, dahi dia tu pendek, kecil, itu tanda orang tu tak cerdik. Wallahualam sejauh mana betul atau tidak, tapi maknanya orang Arab memandang bahawa orang yang dia punya dia punya dahinya pendek, maka itu tanda bahawa orang tersebut ialah orang tak cerdik. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang mana luas dahinya. Azajjal hawajib, kening baginda sallallahu alaihi wasallam, kening baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu nipis melengkung. Kening baginda sallallahu alaihi wasallam ni maksudnya iaitu nampak melengkung. Melengkung. Okey. Sawabiqa fi ghairi qaran. Dan kening baginda sallallahu alaihi wasallam tebal tetapi tidak bersambung. Kening baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu melengkung, maksud nak melengkung, tebal tetapi tidak bersambung. Mana kat sini tak sambung. Mana macam ni kening baginda sallallahu alaihi wasallam tapi sininya tu tidak bersambung. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Antara kedua kening baginda sallallahu alaihi wasallam ada satu urat yang akan timbul apabila baginda sallallahu alaihi wasallam marah. Jadi kat sini urat tu. Dia bukanlah setiap masa, tapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam macam marah, maka urat tu akan nampak jelas dekat dahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bainahuma irqun yudhiruhul ghadab. Iaitu satu urat yang akan timbul apabila baginda sallallahu alaihi wasallam marah. Aqnal irnin, hidung baginda sallallahu alaihi wasallam mancung. Lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalu asham. Baginda sallallahu alaihi wasallam berhidung mancung. Aqnal irnin, baginda sallallahu alaihi wasallam berhidung mancung. Lahu nurun ya'luhu, seolah-olah apa dia? Ada cahaya yang mana berada di atas hidung baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana ada cahaya yang kelihatan, cahaya kelihatan pada hidung baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang yang melihat baginda dengan tidak merenung betul-betul, sehingga kan orang yang melihat baginda dengan tidak merenung betul-betul, dia menyangka bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam punya hidung terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Maknanya apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang berhidung mancung. Dan dekat sini hidung baginda sallallahu alaihi wasallam nampak macam keluar cahaya. Nampak bercahaya. Dan ini dilihat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang dia tak perasan, dia tengok sekali lalu, dia tengok sekali pintas lah, kita kata. Orang yang tak perasan, dia tengok sekali pintas, dia ingatkan bahawa janggut baginda sallallahu alaihi wasallam adalah hidung.
hidung baginda sallallahu alaihi wasallam adalah lebih tebal daripada yang asalnya. Itu pandangan mereka. Tapi macam mana pun, maknanya hidung baginda sallallahu alaihi wasallam mancung. Tetapi apa, bila ada cahaya tu kan nampak seolah hidung baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mancung lagi. Kathal lihyah, baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai janggut yang tebal. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tebal. Sahlal khaddain, pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata. Sini rata, makna bukan kembung, gemuk, dan bukan juga terlalu kurus cengkung, tapi pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata. Dali al-fam, mulut baginda sallallahu alaihi wasallam lebar. Ini sudah jelaskan. Ashnaba, mufallajal asnan, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersusun rapi. Gigi baginda sallallahu alaihi wasallam tersusun rapi. Mufallajal asnan maknanya gigi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tersusun rapi dengan ada sedikit kerenggangan. Mufallajal asnan. Mufallajal asnan ni maksudnya kat sini depan ni ada sikit renggang. Sebelum ni pun dah dijelaskan. Hadis ni ada ulangan. Baik. Daqiqal masrubah. Di dada baginda sallallahu alaihi wasallam ada bulu halus. Di dada baginda sallallahu alaihi wasallam ada bulu halus. Bulu halus. Daqiqal masrubah iaitu bulu halus. Ka'anna unuqahu jidu dumyah fi safa'il fiddah. Iaitu tengkuk baginda sallallahu alaihi wasallam seperti tengkuk anak patung, seperti leher anak patung. Kerana apa? Kerana begitu putih. Tengkuk baginda sallallahu alaihi wasallam seperti tengkuk anak patung kerana begitu putih. Mu'tadilal khalqi. Mu'tadilal khalqi, bentuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana. Bentuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana. Baginda tinggi sangat pun tak, rendah sangat pun tidak. Tapi sederhana. Bentuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sederhana. Badinan mutamasikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbadan sasa lagi tegak. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbadan sasa lagi tegak. Sawa al-batni was-sadri. Perut dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Maksudnya apa? Sama rata. Tak ada macam gemuk ke apa, sama rata. Aridas sadri. Dada baginda sallallahu alaihi wasallam bidang. Ba'id ma bainal mankibain. Ni pun samalah. Ni pun sama. Maksudnya apa dia? Dada baginda, mak baginda sallallahu alaihi wasallam ialah bidang. Dakhmal karadis. Dakhmal karadis. Tulang-tulang sendi atau tulang-tulang tulang-tulang sendi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dakhmal karadis maksudnya apa? Tulang-tulang sendi baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu nampak besar. Ni tulang-tulang sendi ni nampak besar. Seorang pahlawan. Anwaral mutajarrad. Iaitu apa dia? Anwaral mutajarrad. Mana kulit baginda sallallahu alaihi wasallam, kulit baginda sallallahu alaihi wasallam bercahaya-cahaya. Mausul ma bainal labbati wasurrati bi sya'rin yajri kal khatti. Iaitu apa dia? Di tengkuk baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah ke pusat baginda sallallahu alaihi wasallam ada selai bulu yang mana dia tumbuh seperti tulisan, seperti mana lukisan, seperti tulisan. Maknanya apa dia? Bila ibu dia bersalinkan anak dia, maka apa yang keluar sekali dengan ibu tu, yang akan keluar ialah uri budak tu. Dan juga apa dia? Maaf, tersilap. Mausul ma bainal labbah wasurra bi sya'rin yajri kal khatti. Oh, maaf. Bukan tu. Maknanya antara apa ni kita kata, labbah ni, dada atau dekat sini, dekat dada baginda sallallahu alaihi wasallam dan antara pusat baginda sallallahu alaihi wasallam ada satu bulu halus seperti garisan. Ada dari sini sampai ke sini. Tadi tu abaikan, tadi silap. Okey.
ariyas thadiyaini wal batni mimma siwa dhalika. Dada baginda sallallahu alaihi wasallam dan perut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbulu. Dada baginda sallallahu alaihi wasallam dan perut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbulu. Ash'arad dhira'ain wal mankibaini wa a'ali sadri. Tangan, kedua lengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga bahu baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga bahagian atas baginda sallallahu alaihi wasallam ada sedikit bulu, ada sedikit berbulu. Mana kat mana? Kalau kita tengok, okey, dada baginda dan juga perut baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada bulu. Licin. Tetapi dekat mana? Dekat tangan baginda ni, kat lengan sini. Dekat lengan baginda kat sini. Okey, dhira'ain dipanggil dhira', kat lengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga di mankibain, dekat bahu. Bahu ni mana kat sini belakang ni. Dan juga kemudian bahagian atas dada, sini atas ni. Atas ni. Bukan kat dada ni, kat atas ni. Ada ni apa? Ada berbulu. Ada sedikit bulu. Baik. Tawilaz zandain. Tawilaz zandain. Tulang lengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mana tulang lengan baginda sallallahu alaihi wasallam panjang. Rahbar rahah. Tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam lebar. Sabtal qasbi. Sabtal qasbi. Sabtal qasbi ni sekejap. Maksudnya di lengan baginda dan juga lengan baginda dan betis baginda serta per baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada tulang yang timbul. Maksudnya tidak ada apa. Sabtal qasbi ni maksudnya rata lah, kita terata. Maknanya dekat lengan ni, tengah lengan ni. Lengan ataupun per baginda sallallahu alaihi wasallam semuanya rata. Maksudnya apa maksud dia? Mana tak ada tumbuh apa-apa. Kadang-kadang ada orang kadang kat sini macam tumbuh macam kita kata apa, macam kutil lah, atau macam tumbuh macam kan tumbuh apa-apalah. Kan kadang kat tangan dia, kadang kat peha dia. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya peha dan juga punya lengan ialah bersih. Maksudnya tidak ada apa-apa ketumbuhan yang timbul. Baik. Syathnal kaffaini wal qadamain. Tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam mana sedikit kasar. Ini pada ketika bila baginda buat kerja. Tapi pada waktu yang lain mana tapak tangan dan juga kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tidakkah kasar. Sa'ilal atraf. Sa'ilal atraf. Kita kata jari-jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam runcing, panjang. Atau masuk ke tangan, kaki baginda sallallahu alaihi wasallam punya jari semua macam runcing, panjang. Khumsanul akhmasain. Khumsanul akhmasain. Bahagian kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda berdiri, bahagian tengah tu tidak mengenai bumi. Khumsanul akhmasain maksudnya bila baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri, bahagian tengah tu, kita tengok tengah kaki kan, ialah ada renggang. Tidak mengenai bumi. Masihal qadamain yanbu anhumal ma. Masihal qadamain yanbu anhumal ma. Kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ialah licin. Licin di sini maksudnya licin iaitu tidak ada apa-apa lekuk. Kaki baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu licin. Yang mana air apabila mengalir maka dia tidak akan berhenti ataupun tidak akan berhenti di mana-mana bahagian kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kerana licin. Idza zala taqallu'an wa yaqtu takaffuan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengorak langkah, baginda mengorak langkah dengan begitu gagah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengorak langkah takaffuan, mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengorak langkah ke hadapan. Seperti mana mendaki, seperti mana menuruni bukit.
Mana baginda sallallahu alaihi wasallam bila mengorak langkah, baginda mengorak langkah seperti mana menuruni bukit. Wa yamshi haunan. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan tenang. Mana bukan berjalan seperti orang kalut atau berjalan seperti mana orang yang berlari-lari. Dari al-mishyah, tetapi langkah baginda sallallahu alaihi wasallam lebar. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan tenang, tapi langkah baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebar. Mana sekali langkah tu baginda berlangkah lebar. Ada baginda bukan seret kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya ka'annama yanhattu min sabaq. Ini pun tadi dah dibaca. Idza masya ka'annama yanhattu min sabaq. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, seolah-olah baginda turun daripada lereng bukit. Baginda seperti turun dari bukit lah. Baginda berjalan, seperti baginda sallallahu alaihi wasallam turun dari lereng bukit. Wa idzal iltafata jami'an. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menoleh, baginda menoleh keseluruhan badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan toleh kepala je. Kadang orang kan bila orang panggil kan Abdullah, kan orang panggil kita kan kita pandang ni je. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak, mana baginda akan toleh seluruh badan baginda pandang orang tu. Baik. Khafidat tarfi. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang menundukkan pandangan mata baginda. Nadharuhu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama'. Pandangan mata baginda ke bawah adalah lebih lama berbanding pandangan mata baginda ke atas. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam lebih selalu tengok bumi berbanding tengok atas. Baik. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Kebanyakan pandangan mata baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dengan al-mulahadhah ni maknanya dengan pandangan mata yang berfikir. Itu satu terjemahan lah. Jullu nadharihi al-mulahadhah ni boleh terjemah dengan pandangan mata baginda sallallahu alaihi wasallam dengan untuk ada juga memberi makna berfikir, mulahadhah untuk menilai, memerhatikan perkara tersebut. Atau boleh jadi terjemahan dia itu jullu nadharihi al-mulahadhah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila pandang mulahadhah ni iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam pandang dengan al-mulahadhah jullu nadharihi al-mulahadhah. Kita terjemah macam itulah. Kebanyakan pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah untuk berfikir atau menilai. Yasuqu ashabah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa memimpin para sahabat baginda. Baginda memimpin mereka. Dan baginda wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Baginda akan mula memberi salam kepada sesiapa yang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis ni, panjang hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il dan juga Imam Tabrani dan juga Imam Baihaqi daripada riwayat Hind bin Abi Halah radhiyallahu taala anhu. Baik, ini semua hadis ni panjang, hadis yang ke-24 ni panjang. Tapi kalau kita tengok hadis ni sebenarnya kebanyakan dah baca dah sebelum ni. Tapi ini Imam Suyuti rahmatullahi alaih kumpulkan dari riwayat yang panjang. Dia diriwayatkan oleh Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu. Hind bin Abi Halah ni, hadis ni ada dalam kitab Syama'il. Kalau kita baca pun ada, kita jumpa hadis ni ada kat depan kitab Syama'il. Dan hadis ni ialah diriwayatkan Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ni anak daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau ni ialah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau duduk dengan Nabi dari kecil. Oleh kerana itu beliau mana biasa tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila beliau menceritakan berkenaan dengan rupa paras baginda ataupun tubuh badan baginda, beliau lah yang dapat cerita dengan begitu tepat, mana paling tepat sekali berbanding orang lain. Ini berkenaan dengan apa dia? Antara keadaan tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi hadis yang ke-25 insya-Allah. Kita berhenti sampai situ dahulu. Iaitu berkenaan dengan apa? Hadis yang ke-24 tadi, hadis yang panjang. Insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-25. Baik. Wallahu a'lam.
Allah tutup hari dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.